Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Hari ini kita nak tengok sebuah model baru yang diimport daripada Korea Selatan, CBU, Hyundai Sonata. Okey, realiti dalam pasaran kereta penumpang hari ini ialah semua orang nak beli SUV dan crossover, dan itulah yang manufacturer majority dia orang buat SUV dan juga crossover. Tapi apa jadi dengan kereta penumpang ni? Okey, yang paling mendapat kesan sebenarnya ialah kereta penumpang segmen D, sebab dia premium dan dia lebih mahal daripada segmen C dengan segmen B yang kereta bandar kan. Tengok brand-brand macam Nissan, dia dah stop keluarkan Tiana. Tapi untuk Hyundai, model Sonata ni sangat penting sebab dekat US, dekat Europe, demand dia masih ada dan masih boleh jual. Sebab tu dia orang masih buat kereta ni, dan ini merupakan generasi ke-8. Dah 8 generation dah Sonata ni. Dan ini saya kira rekaan kereta yang paling sporty dan paling berani dalam segmen D. Kenapa saya kata rekaan dia berani? Sebab kalau kita compare dengan kompetitor kereta ni, Honda Accord dengan Toyota Camry kan, design Honda dengan Toyota ni lebih simple sebab target buyer untuk segmen D ni kebanyakannya dah berusia, macam abang beras, warga emas macam tu, macam saya dah otai-otai kan, executive look. Tapi Hyundai Sonata ni designer dia berani buat design yang memang saya rasa sangat outstanding, sangat sporty dan sangat lain daripada yang lain. First, saya rasa semua orang perasan dengan dia punya DRL. Apa yang unik pasal DRL ni sebenarnya, dia sangat tak sama dengan apa-apa lampu DRL yang pernah orang lain buat. Biasanya kita boleh tengok DRL ni dia jalan satu line, LED tu normal lah. Tapi untuk Sonata ni dia jalan dua line. Yang menyebabkan dia unik, line yang atas ni sebenarnya dia bukan duduk dalam housing lampu. Dia duduk dekat housing fender, housing body. Dia mula-mula cerah, lepas tu dia dim, dia jadi gelap sini. Dan hujung ni sebenarnya dia bersambung dekat satu panel chrome yang terus pergi ke belakang sampai ke bahagian atas. Itu bagi saya rekaan yang berani. Apa lagi? Grill depan ni. Grill depan memang kita boleh perasan trend manufacturer hari ni semua nak buat grill yang besar, yang tersenyum. Kalau kita tengok BMW lah, Lexus lah kan, memang grill dia besar-besar. Tak terkecuali Hyundai, dia memang ikut trend. Cumanya dia punya potongan tu rasa macam nampak lebih ke arah Eropah lah. Macam Aston Martin ada, macam Maserati sikit ada. Dan untuk menambah lagi dramatik bahagian luar ni, dia buat lagi satu line chrome dekat bahagian bawah ni. Untuk kereta yang color gelap macam ni, memang kita boleh nampak perbezaan section-section yang cuba dia bagikan untuk bahagian depan dia. Overall saya rasa ini rekaan yang sporty dan berani. Memang berani lah dia buat macam ni. Okey, kalau kita perasan rekaan moden kereta-kereta sedan yang besar sekarang, dia bumbung belakang tu memang dia turun tirus ke belakang. Jadi section untuk bahagian bonet belakang tu memang pendek. So cermin ni biasa dia mendatar. Dia nak hampir nak turun. Sebab apa? Sebab dia nak bagi macam efek bentuk kereta tu macam coupe sikit. So coupe ni ialah kereta dua pintu kan, dia memang boleh buat roof yang rendah. Cuma 4 pintu sebenarnya susah, tapi bila dah ramai manufacturer buat, jadi benda tu biasa je lah kan. Okey, dekat bumbung dia pakai panoramic roof. Oh, lupa saya nak bagi tahu. Kereta ni didatangkan cuma satu spek saja. So, apa yang kita nampak dekat sini, itulah yang akan dijual dekat Malaysia. So, dia pakai panoramic roof. Kemudian, standard rim dia adalah
rim standard 18 inci dengan tayar 235 45 18. Ya, betul. Main teka-teka je tadi tu. Okey, kalau depan dia kita dah rasa lebih sporty dan lebih dramatik, tengok pula bahagian belakang dia. Kalau daripada situ, wah, kita nampak meriah juga belakang dia. Yang pertama, kita boleh nampak dia punya lampu ni, dia siap ada satu LED bar lagi dekat tengah-tengah. Memang sedikit nampak sibuk jugalah. Kemudian, atas lampu ni, dia ada sirip lagi ni. Ini biasanya untuk aerodinamik lah. Biasanya orang buat dekat kereta sport, tak buat dekat segmen D, executive macam ni. Dan kemudian dia ada satu spoiler. Spoiler ni memang dia pasang terus dekat bahagian ujung bonet ni. Dan kalau ingat tadi saya cakap pasal coupe look sedan. So dia punya bonet belakang ni dia jadi pendek sebab cermin dia dah menurun ke belakang kan. Jadi bonet dia pendek. Ini adalah design yang bagi saya biasalah. Dulu Audi start dengan buat A5, buat A7, kemudian Accord, Camry semua dah memang design-design dia macam ni. Itu saja dekat bahagian belakang. Ini saya rasa kalau tak ada pun lagi cantik. Tapi tak tahulah, itu pendapat saya. Oh, dia ada tulis apa ni? Smart Stream Technology 2.5. Ya, dia pakai enjin 2.5 NA. Jom kita tengok enjin dia. So, inilah enjin dia. 4 silinder MPI Smart Stream Technology 2.5 liter pacuan roda depan. Dia berkuasa 180 PS, 232 Nm torque. Tak tinggi sangat dan tidaklah rendah sangat. Cuma untuk pasaran Malaysia dia cuma ada satu enjin je lah, yang 2.5 lah. Kalau kat pasaran luar dia ada pilihan 1.6 turbo, ada enjin hybrid semua. Tapi kita kena faham, dekat Malaysia ni segmen D ni sangat kecil dan tak berbaloi untuk Hyundai Malaysia nak bawa 2-3 option. Sebabnya memang saya tak target dia orang nak jual banyak pun kereta ni kan. Jadi itulah saja. Oh, lupa nak bagi tahu, dia punya transmission 6 speed automatic. Tapi cara nak tukar gear dia tu menarik. Jom kita tengok kat dalam ni. Apa yang unik pasal nak tukar gear? Sebab dia tak ada shift lever macam Alza. Dia pakai button macam ni. Dia ada parking, reverse, neutral, drive. Tengok mana yang kita nak pakai lah. Okey, dalam mode drive ni dia ada pilihan pula. Apa tadi bang? Comfort, Sport, Smart, Eco. Dia ada 4. Bila kita tukar driving mode tu, dia akan display dekat meter dia. Betul, meter dia pun besar, 12.3 inci. Seperti biasa, kereta-kereta eksklusif ni dia kenalah pakai seat kulit. Pemilihan warna beige dengan bawah dia color gelap. Bagi saya memang sesuai lah untuk saya kan jenis memang anti color-color yang cerah-cerah ni kan. Okay, ini memang bagi saya tak ada masalah sangat. Cumanya penggunaan material tu saya rasa mungkin boleh lebih dititik beratkan lah. Sebab kalau kita tengok dekat bahagian atas ni dia pakai soft plastik dengan stitching macam ni. Tapi dekat bahagian bawah, dekat bahagian sini dia masih ada hard plastik kan. Kalau boleh buat soft plastik, saya rasa lebih elok. Okey, kereta ni pun dia datang dengan head-up display yang teknologi barulah. Kalau yang lama-lama dulu dia ada satu skrin kat depan ni, tapi yang ni tak. Daripada dalam bawah ni dia terus tembak dekat cermin. So kita boleh nampak lah information yang ada kat depan tu, macam speed lah, apa semua infotainment macam tu kan. Okey, untuk bahagian player, okey, infotainment dia ni dia punya saiz 8 inci. Dia memang built-in dengan Apple CarPlay dengan Android Auto. Kemudian dia ada standard dengan 360 kamera. Ada benda lain yang saya suka pasal design dalam kereta ni. Okey, dia punya display untuk aircon, climate control dia ni kan, dia 2 zone. Tapi saya suka dia punya switch, dia punya ni kan, rasa macam bila pegang tu macam feel sedap lah. Lagi satu dia punya image untuk suhu ni dia naik dim daripada switch dekat kiri dengan kanan. Apa lagi? Oh ada, dia punya wireless charging port dia ada dekat bawah ni. Senang lah.
Tapi kalau yang pakai Nokia 3310, mana boleh pakai ni. Antara ciri keselamatan yang saya suka dekat Hyundai Sonata ni ialah blind spot monitor. Okey. Kalau kereta biasa, dah memang banyak pakai lah. Even kereta murah pun dah ada blind spot monitor kan. Mekanisme je lah yang berbeza. Contohnya, bila kita nak tukar lane, kita bagi signal, akan menyala bila dia kesan ada objek dekat belakang, motor dekat ke apa. Sama, kiri dengan kanan pun sama. Kemudian, Honda dia invent benda yang baru. Okey. Dia punya blind spot Honda, dia panggil Honda Lane Watch. Contohnya, bila kita bagi signal kiri, automatik kamera sebelah sana dia on, dia tunjuk image apa dekat ada yang sebelah kiri kita lah. Okey, untuk Hyundai ni dia selangkah lebih depan lagi sebab yelah dia pun kereta baru kan, teknologi lebih baru. Untuk bila kita bagi sebelah kiri signal, akan nampak image sebelah kiri dekat meter bahagian sebelah kiri. Ya Allah, siapa tu? Okey, kemudian kalau kita bagi belah kanan, dia keluar pula image yang kat belah kanan. Apa yang ada dekat belakang kita kan? Siapa pula ni? Dah, orang tua ni. Okey, itulah dia tuan-tuan. Saya rasa ini features yang memang patut ada. Oh yo, aku sukalah kereta ni pak. Kau tahu daripada semalam aku tidur kat sini pak. Nyuruk kat belakang. Kau, pak. Berapa harga kereta ni pak? Kereta ni list price dia launch price 20888. Oh yo. Boleh tahan jugalah bang. Boleh tahan berpeluh aku. Tapi untuk 50 unit pertama, siapa yang awal lah. So dia boleh beli pada harga 189,888. Oi, banyak diskaun tu belah-belah ribu tu. Boleh tahan lah bang. Oh, terbaik lah. Okay. Tu jangan lupa like the video, share the video dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng for our next video, okay? Bye. Huyo. Juni.